one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6 SK Tanjung Batu. Apa khabar semua? Hari ini kita berjumpa dalam video sahaja kerana PKP. Diharapkan murid-murid tidak mengabaikan mata pelajaran di rumah. Okey, baik, kita pergi kepada topik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu yang bertajuk nombor dan operasi. Dalam nombor dan operasi ini, topik yang pertama sekali kita belajar dan kita akan belajar tajuk jom guna kalkulator. Baik. Seperti yang semua sedia maklum, semua kenal kalkulator kan? Kalkulator dia ada beberapa jenis, antaranya ialah kalkulator saintifik, kalkulator biasa. Dia ada beza. Kalau kalkulator saintifik ni kita kira dia dengan menggunakan operasi tu, kita susun dengan cara yang direct, terus dia akan dapat jumlah yang betul. Tapi kalau kita menggunakan kalkulator biasa, biasanya dia punya jawapan tu tidak akan sama. Jadi, jom tonton video ni sampai habis untuk kita tahu, kamu tahu, khususnya murid tahun 6, macam mana cara menggunakan kalkulator. Okay. Baik, kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Kita gunakan kalkulator untuk mengira. Okay, contohnya soalan dia ialah hitung jumlah kek lapis keju dan coklat yang diekspor. Okay. Kita tengok soalan dia. Okay, macam mana cara untuk mengira menggunakan kalkulator? Mula sekali ialah kalau ada kalkulator kita tekan butang on. Ataupun kalau di telefon, biasa semua ada telefon kan? Kita buka saja telefon yang ada apps kalkulator. Kita tekan nombor soalan yang dikehendaki. Soalannya ialah 752.168 tambah 85.479. Jumlah kek lapis keju dan kek lapis coklat yang diekspor. Soalan itu minta kita kira. Okay. So, tekan nombor tadi dan tekan operasi tambah dan kamu akan mendapat jawapannya, yaitu nya 837.647. Jumlah kek lapis keju dan coklat yang diekspor. Boleh faham? Harap murid boleh faham. Ini soalan yang senang saja. Kita teruskan kepada soalan yang ada dua operasi. Yang ada dua operasi. Sini kita tengok contoh soalan. Ya. Tengok di paparan skrin contoh soalan 235.620 tolak 1.740 bahagi dengan 60. Okey, baik murid-murid sekalian, kalau sekiranya ada dua operasi, masih ingat masa kamu tahun 4 dengan tahun 5, seandainya ada operasi darab, bahagi, tolak dan tambah, siapa yang duluan dibuat? Kalau kita tekan kalkulator biasa, okay, caranya ialah kita kena buat operasi bahagi dahulu. Boleh? Buatkan operasi bahagi dulu. Kenapa? Kerana operasi bahagi yang kita dalam ni istilah ustazah selalu gunakan yang paling berkuasa. Bahagi ni yang paling berkuasa selain daripada dalam kurungan. Kalau ada soalan dalam kurungan, buat dulu soalan dalam kurungan. Kalau ada soalan bahagi, buat dulu soalan bahagi, barulah selesaikan operasi yang lain. Okey, jadi kita pergi langkahnya. Kita bahagi dulu. Kita ambil 1.740 bahagi dengan 60. Kita bahagi dulu. Okey, lepas tu dapat hasil dia. Nanti nombor yang di depan ini kita akan tolakkan dengan hasil bahagi tadi. Okey, barulah kita akan dapat jawapannya.
Okey, mari kita buat. Berapa jawapannya? Yakinnya jawapannya dapat 235.591. Okey, itu untuk bahagi. Tolak dengan bahagi, dahulukan soalan bahagi. Seterusnya untuk soalan next. Kita pergi soalan yang ketiga. Tengok di paparan skrin soalan ketiga, apa soalan dia? Okey, tengok. Okey, ada operasi apa? Operasi tambah dan darab. Apabila ada dua operasi, tambah dan darab, siapa kita dulukan? Okey, kelas, kita dahulukan dulu operasi darab. Jangan buat tambah dulu, nanti jawapan dia salah. Okey, kita selesaikan dulu yang darab. Mana darab ni? Yang 675 darab dengan 14. Selesaikan dahulu tu. Nanti hasil dia barulah kamu akan tambahkan. Nanti 98.000 ni. Tengok yang 98.000 sini. 98.130 nanti kamu tambahkan dengan hasil darab tadi. Boleh? Okay? Harap murid faham apa yang saya cakap ni. Benda simple. Asas. Mudah-mudahan kamu mudah faham. Topik yang seterusnya. Topik seterusnya ialah melibatkan bahagi dan hasil jawapannya yang ada satu tempat titik perpuluhan dan dua tempat titik perpuluhan dan macam mana kita mau bundarkan dia. Apabila kamu bahagi menggunakan kalkulator. Contoh, tengok soalan di bawah contoh dia. 107.896 bahagi dengan 19. Apabila kita bahagi dengan 19, coba tengok jawapan dia. Okay. Dia akan ada perpuluhan. Okay, ada perpuluhan. So, macam mana kita mau bundarkan dia kepada satu tempat titik perpuluhan? Mana satu tempat titik perpuluhan? Okay. Ini adalah satu tempat titik perpuluhan. Okay. Ini adalah dua tempat titik perpuluhan. Lepas perpuluhan di belakang. Satu tempat titik perpuluhan. Apabila kita bahagi dia, kita akan, tadi nombor soalan tadi itu kan kita bahagi, kita akan dapat 5.678,7368. Bermakna berapa nombor perpuluhan di belakang ni? Ada 4 nombor perpuluhan di belakang kan? Okey, kita bundarkan dia kepada satu tempat titik perpuluhan. Ini nah, satu tempat titik perpuluhan nah. 7 tu, yang nombor 7 terlepas titik perpuluhan tu, itu satu tempat titik perpuluhan. Yang 3 tu 2 tempat titik perpuluhan. Kalau kita mau bundarkan dia, okay, 7 tu, tengok sebelah 7 tu. Apa sebelah 7 ni? Nombor 3. Jadi kalau sebelah 7 ni nombor 3, apa murid-murid perlu buat dengan nombor 7 tu? Nombor 7 tu tidak perlu tambah apa-apa. Nombor 7 tu tidak perlu tambah apa-apa sebab 3 tu tidak lebih daripada 5. Faham konsep bundar kan? Sudah belajar sebelum ni. So, 7 tu, kalau dia mau satu tempat titik perpuluhan, maka jawapannya ialah 5.678,7 sahaja. Tapi kalau dia mau dua tempat titik perpuluhan, kata soalan tu minta dua tempat titik perpuluhan, apa perlu kamu buat? 5.678,7368. Mana dua tempat titik perpuluhan? Yang 3 tu kan? Yang garis 3, 7 dengan 3 kan? So, tengok sebelah 3 pula. Sebelah 3 lebih daripada 5 tak? Kalau lebih daripada 5, apa sebelah 3 ni? 6 kan? Lebih daripada 5. So, dekat 3 tu, kamu kena tambah 1. Kalau ketambah 1, jadi 3 jadi 4. Jadi, kalau dua tempat titik perpuluhan, maksudnya jawapannya ialah 5.678,74. Itu kalau dua tempat titik perpuluhan. Okey? Harap murid boleh faham apa yang saudara-saudara cakap panjang ni. Dan kamu boleh buka buku teks. Cuba tengok soalan yang dekat latih diri. Kamu boleh cuba buat di situ menggunakan kalkulator yang ada di rumah. Okey, dan hati-hati kalau ada nombor operasi bercampur, sila selesaikan siapa yang paling berkuasa. Okey, ingat ini yang paling berkuasa siapa? Mula-mula dalam kurungan
Lepas itu bahagi, darab, tolak, dan tambah. Tolong ingat ini. Sampai jumpa lagi pada PDPR yang lain. Assalamualaikum.